Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustazah harap semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Selamat datang ke kelas Pendidikan Islam bersama Ustazah Yati. Baiklah, hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 5 di bawah bidang sirah. Dan yang bertajuk Nabi Muhammad SAW Pemimpin Agung bahagian 2. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baiklah, sebelum kita meneruskan pelajaran kita hari ini, mari kita lihat objektif pembelajaran. Di akhir pembelajaran, murid akan dapat yang pertama, menjelaskan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Yang kedua, murid akan dapat merumus iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Baik, seterusnya kita lihat ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Baik, yang pertama, kaum musyrikin Mekah dan golongan Yahudi telah berpakat untuk menyerang Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin di Madinah. Segala persiapan telah dilakukan dengan rapinya agar peperangan kali ini dapat mengalahkan Nabi Muhammad SAW dan menghentikan dakwah baginda. Yang kedua, berita ini telah sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sentiasa bersedia dan berwaspada terhadap pergerakan musuh Islam. Okey, yang seterusnya, baginda bersegera mengadakan mesyuarat bagi mendengar pandangan anggota mesyuarat tentang strategi mempertahankan negara Madinah daripada serangan musuh yang sangat ramai. Seterusnya, sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibina parit yang dalam dan besar di sekeliling kota Madinah. Baginda menerima cadangan yang terbaik, lalu proses penggalian parit dimulakan. Kerja-kerja penggalian parit berjalan lancar apabila mereka melihat kegigihan baginda Nabi Muhammad SAW menggali parit bersama-sama. Apabila musuh sampai di sempadan Madinah, mereka gagal memasuki Madinah dan tidak dapat menyerang kerana terhalang dengan parit yang sangat dalam dan besar. Mereka mengambil keputusan mengepung kaum muslimin. Keadaan menjadi tegang apabila kaum Yahudi Bani Quraizah mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad SAW dan berpihak kepada musuh. Nabi Muhammad SAW menghadapi situasi ini secara tenang dan bijaksana. Baginda bermunajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dan merancang strategi menghadapi serangan musuh. Dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, berlakunya angin kencang yang merobohkan khemah-khemah musuh dan merosakkan harta benda. Mereka berasa gerung dan takut lalu bergegas meninggalkan Madinah. Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin sangat bersyukur atas pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala.
kepungan musuh berakhir tanpa berlakunya peperangan. Nabi Muhammad SAW selaku Ketua Negara Madinah bertindak tegas dan adil dengan bimbingan wahyu terhadap kaum Yahudi Bani Quraizah. Mereka dikenakan hukuman setimpal atas jenayah pengkhianatan yang dilakukan oleh mereka. Baiklah anak-anak, tadi kita telah lihat ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin unggul. Baiklah, sekarang kita teruskan dengan iktibar kepribadian Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin. Yang pertama, mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya. Kedua, menjaga kebajikan orang yang dipimpin dan tidak mengambil kesempatan ke atas mereka. Yang ketiga, menjalinkan hubungan baik dengan bukan Muslim. Yang keempat, berbincang dan merancang bersama-sama anggota mesyuarat untuk mendapatkan keputusan terbaik. Yang kelima, tenang, tabah dan sabar menghadapi dugaan dan cabaran. Yang keenam, tegas dan adil dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Yang ketujuh, tidak berputus asa dan banyak bermunajat memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, memiliki akhlak terpuji yang boleh dicontohi oleh orang yang dipimpin. Baiklah anak-anak, setakat ini dulu pelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.